Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada malam ini dengan tajuk yang akan kita kupas sebentar lagi. Tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh muslimin dan muslimat dan juga kepada saudara-saudara di kalangan bukan muslim. Saya juga ucapkan selamat beristirahat sambil menemani saya. Saudara-saudara, seluruh dunia dikejutkan oleh pergolakan di Sri Lanka. Kebangkitan rakyat telah menyaksikan tumbangnya Perdana Menteri bersama Presidennya kerana keangkuhan, ketamakan, salah urus ekonomi, rasuah dan cukai yang tinggi serta amalan kronisma dan lain-lain lagi. Saya tidak suka hendak menyatakan. Tetapi suka atau tidak, bagi pendapat saya, apa yang telah dilalui oleh Sri Lanka atau apa jua yang menjadi faktor yang menyebabkan negara Sri Lanka ini boleh muflis sekarang ini, dia seperti mirip ataupun seperti langkah yang sama dibuat oleh Malaysia. Baiklah, sebelum saya nak pergi kupas dengan lebih lanjut berkenaan tentang isu di Sri Lanka, saya nak mengajak saudara untuk menonton video ini.
Saudara-saudara, saya bukan hendak menakut-nakutkan atau mencetuskan kebimbangan yang tidak wajar kepada anda semua. Tetapi izinkan saya kupaskan antara bentuk persamaan yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Sri Lanka. Antara yang menjadi faktor utama yang juga berlaku di Malaysia adalah amalan rasuah yang menjadi budaya di peringkat kepimpinan negara. Di Sri Lanka, saudara-saudara, presidennya iaitu Mahinda Rajapaksa pernah melantik 40 orang di kalangan ahli keluarganya di dalam kabinet. Selain budaya rasuah itu tadi, budaya kronisma diamalkan oleh Rajapaksa. Saudara-saudara, bayangkan dalam kabinet ada 40 sanak saudaranya. Selebihnya saya tidak pasti, tapi angka 40 itu adalah satu angka yang besar dan boleh diibaratkan seperti kerajaan ini saya yang punya. Kemudian, mereka ini boros, tukar-tukar kereta mewah, naik gaji dan allowance, kenaikan cukai yang tinggi kepada rakyat, dan mereka juga membuat hutang yang sangat banyak, saudara-saudara. Siapa yang tanggung hutang-hutang ini? Rajapaksa, menteri-menterinya. Saya nak bagi tahu di sini bahawa yang menanggung semua hutang yang dibuat oleh Rajapaksa dan kelompok kabinetnya adalah rakyat. Siapa tanggung? Rakyat. Adakah rakyat Sri Lanka tidak tahu semua ini? Ataupun adakah rakyat Sri Lanka tidak sedar amalan rasuah dan salah urus ekonomi oleh Rajapaksa dan menteri-menterinya? Saya jawab, mereka tahu, saudara-saudara. Soalan saya kepada saudara-saudara pula ialah, adakah saudara-saudara tahu tentang rasuah di negara kita ini? Mestilah tahu. Walaupun saya berada jauh di sini, saya dengar saudara-saudara jawab tahu. Tetapi, mengapa baru sekarang Sri Lanka hancur? Mengapa rakyat Sri Lanka tidak melakukan sesuatu sebelum berlakunya kehancuran yang dahsyat ini? Jawabnya kerana rakyat Sri Lanka tidak kisah dengan perihal rasuah dan salah takbir oleh pemimpinnya, sebab bagi mereka asal rakyat boleh bekerja dan diberi sedikit bantuan, mereka masih boleh berdiam diri. Saudara-saudara, Sri Lanka ni hampir tidak ada apa yang boleh kita banggakan atau dibanggakan oleh rakyat ni. Padahal negara itu yang mempunyai penduduk sekitar 22 juta mempunyai kedudukan yang strategik. Inilah contoh apabila pemimpinnya bodoh dan tidak mampu nak mengurus negara yang langsung tidak punya idea untuk bangunkan negara. Sekurang-kurangnya Malaysia ada pasukan jihad. Kejap lagi saya ulas pasal pasukan jihad. Kita tunggu dulu. Jadi berbalik pada Sri Lanka tadi, hasil utama negara Sri Lanka adalah sektor pelancongan. Sudahlah pemimpinnya rasuah, boros, banyak hutang, dan apabila datangnya pandemik COVID-19, semuanya musnah. Saudara-saudara, waktu pandemik seluruh dunia lockdown, maka industri pelancongan terjejas teruk. Maka negara yang bergantung harap pada sektor pelancongan menjadi lebih terkesan, khususnya negara Sri Lanka. Jadi apabila tiada pendapatan, tiada hasil kerajaan, Sri Lanka tidak ada duit nak beli makanan, nak beli ubat dan juga minyak. Jadi itu sebabnya saudara-saudara boleh lihat di mana-mana portal yang melaporkan stesen-stesen minyak tidak ada minyak, rakyatnya tidak ada makanan dan juga ubat-ubatan. Okey, baik. Selain perkara-perkara yang saya sebut tadi, antara punca Sri Lanka bergolak ialah negara tersebut mengamalkan perkauman. Raja paksa itu adalah dari kaum Sinhala. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan rupa bentuk kaum Sinhala itu, tapi kulitnya cerahlah. Jadi apabila Raja paksa jadi presiden, maka kaum Sinhala yang jadi tumpuan. Bantuan, projek dan program lebih tertumpu kepada kaum Sinhala. Selain itu, gaya hidup rakyat Sri Lanka ini macam orang tak sedar diri. Biar papa asal bergaya, biar berhutang asal menang memakai. Mereka tidak mampu sebenarnya, saudara-saudara. Macam mana mereka nak pandai berbelanja? Sedangkan menterinya sendiri pun poros. Kerajaan mereka pun tak betul, macam mana mereka nak betulkan rakyat? Akhirnya tergadah, duit simpanan habis, malah berhutang sana sini. Saudara-saudara, saya nak tanya kepada saudara-saudara yang dapat keluar duit KWSP RM10,000 tu, apa yang saudara belanjakan dengan duit itu? Kalau yang belanja barang keperluan untuk kelangsungan hidup, okey. Ada yang buat pelaburan beli emas, itu pun okey. Ada yang buat modal meniaga, itu pun sangat okey.
Tapi ramai yang bila dapat duit 10,000 dia beli handphone, beli sport rim, berjalan sana, berjalan sini dan sebagainya. Memanglah itu duit saudara-saudara dan tak ada masalah pun sebenarnya, tapi kadang-kadang kita perlu melihat yang mana yang patut didahulukan antara keperluan dan juga kehendak. Saudara-saudara, negara kita juga sebenarnya telah membuat satu langkah menambah hutang. Saya terbaca laporan Menteri Kewangan Tengku Zafrul yang menyebut jumlah hutang kerajaan adalah 980 bilion, hampir 1 trilion, iaitu bersamaan lebih kurang 63.4% KDNK, dan charge interest saja mencecah 39 bilion dan meningkat kepada 43 bilion pada tahun ini. Itu baru charge atau interestnya saja. Saudara faham tak, hutang kita yang saya sebut tadi hampir 1 trilion je, interest yang kita bayar tu 39 bilion dan meningkat 43 bilion tahun ini. Ini bukan saya cakap, ini Menteri Kewangan yang cakap. Siapa yang buat hutang? Kerajaan. Siapa yang bayar? Ialah kerajaan lah. Tapi dari mana kerajaan bayar? Dari rakyat yang dikutip cukai itu ini. Saudara-saudara, berbalik kepada perkara tadi yang saya sebut, negara kita telah membuat langkah dengan menambah hutang itu tadi. Pada ketika pentadbiran Yang Berhormat Pagoh jadi Perdana Menteri, Dewan Rakyat telah meluluskan RUU untuk meningkatkan had hutang berkanun kepada 65% dari KDNK dari 60% di bawah langkah-langkah sementara untuk mengurangkan kesan penyakit COVID-19 Akta 2020 pindaan 2021. Sebelum ini hadnya ialah sebanyak 55%, saudara-saudara. Persoalannya di sini adalah wajar apabila setiap kali krisis kita tingkatkan hutang. Apa pendapat Makcik Kiah? Mestilah dia sorok sebab dapat duit kan. Saudara-saudara, saya nak balik semula dengan keadaan Sri Lanka ya, di mana hutang kerajaan Sri Lanka adalah meningkat sehingga 119% dari KDNK negara. Kebimbangan saya ini berasas apabila hutang isi rumah di Malaysia berjumlah 1.17 trilion dan melebihi hutang negara yang saya sebut tadi 1 trilion. Saya seram dengan pola ini kerana pola ini mungkin rendah sedikit jika dibandingkan dengan Sri Lanka. Saudara-saudara, politik di Sri Lanka juga berlaku pergolakan. Saya ingat dalam masa tempoh penggal ini sudah 2-3 kali tukar Perdana Menteri di Sri Lanka. Berlaku juga lompat parti di kalangan ahli parlimen. Berlaku juga perebutan kuasa, kedudukan dan sebagainya sehingga lupa tanggungjawab pada rakyat. Rakyat Sri Lanka masa tu relax je lah. Buat macam kita kat sini lah, relax kan. Asal Melayu Islam tak apa. Tukar Mahidin kepada Ismail Isabri pun tak apa, asalkan kerajaannya dari Bani Melayu Islam kononnya. Di Sri Lanka, saudara-saudara, pun ada MOU antara kerajaan dan pembangkang. Di Sri Lanka, saudara-saudara, pun berlaku lantik abang, lantik adik. Kat Malaysia pun apa kurangnya, adik lantik abang, adik Perdana Menteri, abang pengurusi itu ini, adik jadi speaker, abang jadi AG. Entahlah, mungkin kebetulan lah saya rasa. Jadi apabila nepotism dan juga kronism yang menjadi amalan di Sri Lanka, ia menyebabkan berlakunya cengkaman di kalangan keluarga elit politik di Sri Lanka. Semua projek bagi pada kroni, anak beranak, cucu cicit, anak saudara, mak saudara dan sebagainya lah. Bila ada kes, mereka diamkan saja. Begitulah di Sri Lanka. Dan satu lagi saya ingat, Sri Lanka juga ada projek-projek mega, di mana projek-projek mega ataupun projek-projek besar ini yang tidak memberi pulangan yang baik kepada negara. Kebanyakan projek-projek yang melibatkan pembangunan infrastruktur gagal. Semua projek-projek ini diberi kepada syarikat Cina dan juga diberi pinjaman oleh bank dari Cina. Contohnya projek pelabuhan Hambantota yang diberi kepada syarikat Cina, di mana kerajaan Sri Lanka telah memajak 70% kepentingan pelaburan kepada Cina selama 99 tahun pajakan. Maknanya Sri Lanka ni dah jual sebahagian negaranya kepada China, saudara-saudara. Nampak tak? Kemudian faktor lain di Sri Lanka adalah krisis makanan yang berlaku yang sangat besar.
Apa yang sebenarnya berlaku, saudara-saudara? Sri Lanka sebenarnya mampu untuk tanam sayuran sendiri. Tapi sebab menterinya bodoh, dia pergi belanjakan ratusan juta untuk beli makanan seperti sayur-sayuran, anggur, oren dan macam-macam lagi. Jadi sama tak hal ni dengan Malaysia? Di Malaysia kita boleh labu untuk ayam misalnya seperti krisis yang berlaku baru-baru ni, tapi Perdana Menteri Ismail Sabri luluskan untuk abangnya import ayam dari luar. Bila harga ayam dari luar mahal, dia tak jadi beli. Akhirnya bekalan ayam kita terjejas. Ini soal sekuriti makanan. Rakyat yang terjejas bukan dia dan keluarga Malaysia dia lah, kan? Berbalik pada isu Sri Lanka, akhirnya rakyat mereka sudah tidak tahan lagi dan baru-baru ini berlaku pemberontakan yang sangat dahsyat. Rakyat Sri Lanka sudah tidak percaya kepada ahli-ahli politik, malah ada ahli-ahli parlimennya dipukul, rumahnya dibakar dan sebagainya. Baik, ini antara apa yang berlaku di Sri Lanka baru-baru ini. Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa's house has been set on fire. Sri Lanka literally on fire even as we speak. Local media reports say that the house of Mahinda Rajapaksa, he resigned as Prime Minister just some hours ago. It's been set on fire by protesters, and it's not just the Sri Lankan Prime Minister's house. Homes of at least 8 ministers, members of parliament, mayors and former leaders have now been set on fire. You're looking at those images on your television screen. The island nation virtually plunging or is as of now on the brink of a civil war. The situation remains extremely grim in Sri Lanka. These images on your television screen are from earlier this afternoon, and later this evening the island is on fire on a day that the Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa tendered his resignation. Protesters took to the streets. These protests have turned violent. Protesters have set homes of several ministers, members of parliament, former ministers and mayors on fire. These images on your television screen tell you the tale of violence which has led to 3 confirmed deaths, including that of a sitting member of parliament who is reported to have shot at a protester. And when chased by protesters, he's reported to have turned the gun on himself and pulled the trigger. Okey. Apa yang saya boleh sebutkan di sini, rakyat Sri Lanka sudah buat keputusannya sendiri. Mereka baru saja tersedar dari lena. Mereka mungkin baru sedar bahawa kerajaan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin celaka inilah yang merosakkan negara serta rakyat. We haven't yet won because we can't get his money back, but we are the happiest people, I think, if I speak for everybody in this country. I'm telling you, he's no more our president. We have chased him out. So we have won this battle without any weapon, without any bad thing happening to our children. We have won this battle, and we are very happy that he has to step down. He will and he must step down
and we will be very happy.